Ada orang tekan ke sini. Tekan dulu. Duk lipat-lipat. Assalamualaikum tuan, suara macam mana? Tak boleh lepak macam tu lah. Sini masih. Macam mana tuan-tuan, ada dah? Saya rasa dah ada ni yang baru. Okey, dah ada. Alhamdulillah. Ini yang baru punya, kepala dua punya ni. Alhamdulillah. Jadi apa saya cerita tadi, orang hari ni sangat excited bila cerita tentang teori konspirasi lah, peristiwa akhir zaman lah, eschatology lah dan sebagainya. Saya ingat setiap orang Islam perlu mengetahui akhir zaman ni tentang faedah-faedah dalam surah Al-Kahfi, insya-Allah taala. Jadi kita alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat silsilah, dengan berkat syekh kita dipermudahkan untuk kita baca terus daripada kitab syekh kita tentang surah Al-Kahfi ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mula malam ini. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada saya untuk teruskan surah Kahfi ni. Baru hisab awal ni,
baru hisab awal surah Kahfi. Tak tahu bila habis kan. Kita selang sehari tak apa. Kita baca sampailah Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik. Dan insya-Allah kita doa pada Allah Taala permudahkan. Jadi sebelum kita baca kitab, kita doa sikit. Saya baca, tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya alimu ya fattah Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Allahumma sahil kulla sa'bin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jadi saya akan baca kitab Syekh bermula daripada Sekapur Sirih, pemula kata. Tuan-tuan dengar dengan tawajuh, mudah-mudahan bacaan kitab tafsir ataupun fawaid surah Kahfi ini memberi kesan yang mendalam kepada kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita hidup di fasa akhir zaman ini. Kita berada di pertengahan di antara alamat-alamat kiamat besar dengan alamat kiamat kecil. Alamat kiamat kecil dah hampir habis dah. Kita berada di tengah-tengah akan bermulanya alamat-alamat kiamat besar ni. Jadi kita kena faham surah Kahfi ni dulu. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita pada hari Jumaat untuk kita bacakan surah Al-Kahfi, insya-Allah. Tuan selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa bau minyak oat? Masuk minyak tu nanti saya sembuh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darain. Syekh kata labul labab, yakni intipati surah Kahfi. Untuk memahami intipati surah Al-Kahfi, ajizku, yakni aku mengambil masa, Al-Fakir mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk memahami intipati surah Kahfi ini. Syekh kata, aku telah mentelaah, mengkaji surah Kahfi ini selama 2 tahun. Alhamdulillah, aku telah berjaya memutalaah sebanyak 120 kitab-kitab tafsir berkenaan dengan surah Kahfi. Yang mana daripada 120 kitab tafsir tadi, 30 kitab darinya adalah berbahasa Urdu, 1 kitab berbahasa Parsi, dan selebihnya adalah kitab bahasa Arab tafsir berkenaan dengan surah Kahfi. Dan daripada tafsir-tafsir tersebut, aku banyak mengambil faedah daripada tafsir daripada kitab Farsi. Yang mana salah seorang buzruk, masyayikh daripada silsilah kita, satu orang buzruk yang bernama Abdullah Al-Ansari rahmatullah alaihi, seorang yang telah berlalu, yang mana beliau adalah penduduk Afghanistan dan beliau adalah salah seorang buzruk Naqsyabandi, dan tafsir bahasa Parsi ini adalah ditulis oleh beliau, yakni Maulana Abdullah Ansari. Dan nama tafsir bahasa Parsi tadi adalah Kashful Asrar wa Iddatul Abrar. Kashful Asrar wa Iddatul Abrar. Yang mana di dalam tafsir tadi, beliau, yakni pengarang, banyak mengeluarkan poin-poin dan nuktah-nuktah yang tersembunyi. Yang mana sesiapa yang membaca kitab itu menyebabkan hati menjadi surur gembira. Tafsir ini di dalam dunia pada waktu ini tidak dijumpai secara bercetak. Kami alhamdulillah berjaya mendapatkan sedikit makhtutah penulisan kitab tafsir ini, dan disebabkan pertolongan daripada setengah kawan-kawan kita, alhamdulillah kita berjaya mendapatkannya, dan saya telah memutalaahkannya
Dan saya mengeluarkan beberapa poin juga daripada kitab tersebut. Alhamdulillah. Tuan-tuan komen. Alhamdulillah. Tajuk seterusnya adalah intipati surah Kahfi ataupun idea center surah Kahfi. Syekh tulis bahawa sekalian lama aku memahami ini, asal dakwaan dalam surah Kahfi hanyalah cerita berkenaan dengan beberapa orang pemuda yang masuk gua Kahfi, gua Kaf. Itu saja. Dan kita pun memang faham macam tu kan. Kita faham surah Kahfi ni berkenaan dengan beberapa orang pemuda untuk menyelamatkan iman dia. Maka mereka ini beberapa orang telah lari masuk dalam gua. Itu saja kita faham surah Kahfi. Dan itu yang difahami oleh Syekh. Selepas mutalaah beberapa kitab, Syekh kata, aku dapat mengetahui ianya bukan sekadar berkenaan dengan pemuda saja. Asal dakwah, asal mudda'a surah Kahfi itu adalah perkara lain selain daripada pergerakan pemuda tersebut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah Kahfi ini dengan tarikah yang sangat indah sekali. Yang mana menyebabkan insan menjadi hairan mendengarnya. Labu lebab, intipati ataupun central idea kepada surah ini dikatakan labu lebab, yakni labu labun. Labun ni maknanya intipati. Cuba kamu dengar supaya zihin meyebat jam-jam, supaya perkara ini bertapak dalam fikiran kamu. Yang mana apakah maksud asal daripada surah ini, yakni surah Kahfi. Sebagai permulaannya, kita kena faham bahawa ada 8 qism keadaan. Ada 8 jenis keadaan. Halat, dalam bahasa Urdu dipanggil halat. Ada 8 jenis halat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada insan di dunia ini ada 8 jenis halat. Allah Ta'ala menguji manusia dengan 8 jenis keadaan ataupun halat. Halat pertama, Allah Ta'ala uji dengan izzah. Tuan-tuan cuba note bawah tu. Allah Ta'ala kadang-kadang uji manusia dengan izzah, kemuliaan. Yang kedua, Allah Ta'ala uji dengan kehinaan, zillah. Ketiga, Allah Ta'ala uji dengan sihat. Keempat, Allah Ta'ala sama ada Allah Ta'ala uji dengan sihat. Keempat, sama ada Allah Ta'ala uji dengan sakit. Kelima, sama ada Allah Ta'ala uji dengan manfaat. Nombor 6, sama ada Allah Ta'ala uji dengan kerugian, nafa' nuksan. Nombor 7, sama ada Allah Ta'ala uji dengan gembira. Nombor 8, Allah Ta'ala uji dengan sedih. Yakni hina, mulia, hina, sihat, sakit, nafa', mudarat, sedih, gembira dan sedih. 8 jenis halat. Jadi setiap hamba sama ada setiap hamba ini tak lepas daripada salah satu ataupun 2 ataupun 3 daripada halat tersebut. Dan halat keadaan ini sentiasa berubah-ubah bergantung kepada manusia masing-masing. Dan jika kita melihat kepada 8 halat keadaan ini, maka bila kita perhatikan kepada labu lebab, kepada intipati daripada 8 halat keadaan ini, maka ianya boleh lagi dibahagikan kepada 2 keadaan saja. Jadi pada 8 tadi, kalau kita perhati betul-betul, dia boleh divide by 2. Boleh dibahagi kepada 2 lagi. Ya. Kalau kita bahagikan 8 halat tadi, kita bahagikan kepada 2, maka dia akan dibahagikan kepada keadaan yang baik, keadaan yang buruk. Yakni mulia, sihat, nafa', gembira itu kita bahagikan kepada keadaan yang baik, dan hina, sakit, sedih dan sebagainya kita bahagikan kepada keadaan yang buruk. Jadi daripada 8 lagi boleh kita bahagikan kepada 2, kita sebut sebagai keadaan baik, keadaan buruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menguji manusia dengan keadaan baik, keadaan sihat, keadaan mulia, keadaan nafa', keadaan gembira, dan kadang-kadang Allah Ta'ala menguji manusia dengan keadaan buruk. Kenapa Allah Ta'ala menguji manusia dengan keadaan baik? Supaya hamba aku ini bersyukur terhadap nikmat yang aku kurniakan kepadanya. Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak lihat sama ada hamba aku ni bersyukur ataupun tidak terhadap nikmat yang aku kurnia kepadanya. Dan kenapa Allah Ta'ala uji manusia dengan keadaan yang buruk? Supaya Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak tengok, nak lihat hamba aku ini dalam keadaan musibah, adakah dia bersabar ataupun tidak.
Samajtum? Boleh faham tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada ujian ini, perahan daripada ujian ini akan terbentuk dua paper. Macam kita nak ambil exam, dia ada dua paper saja. Ada dua paper. Ada dua kertas yang kita nak ambil dalam examination kita. Satu paper sabar, satu kertas sabar, satu kertas syukur. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat kepada kita, uji kita dengan nikmat, maka nikmat itu merupakan ujian syukur, paper kepada syukur. Yetik hal ketahian, adakah kita menjawab kertas soalan syukur ini dengan betul ataupun tidak? Oleh demikian, kalaulah manusia ghafil, lalai daripada nikmat-nikmat yang dikurniakan tersebut, manusia menderhakai ataupun tidak bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, manusia duk sibuk tentang dunianya lagi, ataupun manusia mengikut hawa nafsunya, maka manusia gagal ataupun fail dalam paper pertama. Paper pertama adalah syukur. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala ujikan manusia dengan muskilat, dengan kesusahan, musibah dan sebagainya, kalaulah hamba Allah Taala dalam musibah yang ditimpa tersebut, manusia rasa putus asa dan manusia mengangkat kaki daripada melakukan amalan agama, seolah-olah manusia tadi tidak bersabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah dia telah fail di dalam paper yang kedua, yakni paper sabar. Jadi kita atas dunia ada dua paper, ada dua kertas. Kertas sabar dan kertas syukur. Kalaulah di dalam nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala manusia bersyukur, dan di atas musibah yang ditimpa Allah Subhanahu Wa Taala manusia bersabar, maka manusia itu berjaya lulus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk seterusnya, Hazrat Adam AS ada dua paper. Dikenakan dua paper kepada Adam AS, yakni kertas sabar dan kertas syukur. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam AS, maka juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Adam AS uji dengan dua kertas. Satunya Allah Ta'ala simpan Adam AS dalam syurga supaya Adam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji juga Adam, dan Allah Ta'ala larang daripada Adam AS daripada memetik buah daripada satu pohon. Maka ini dinamakan paper sabar, kertas sabar. Jadi paper syukur itu Hazrat Adam AS berjaya lulus. Akan tapi paper yang kedua, paper sabar, yang mana syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan Adam AS, sehingga Al-Quran menyebut waqasamahuma. Syaitan telah bersumpah bahawa untuk menyesatkan mereka berdua, yakni Adam dan Hawa AS. Dan waktu itu Adam AS telah terlupa bahawa beliau telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa beliau tidak akan memakan buah daripada pokok ini dilarang tersebut. Maka disebabkan beliau, baginda Adam AS terlupa, dan disebabkan sumpah yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan Adam, dan beliau, baginda beriktimat daripada sumpah syaitan tadi, maka disebabkan itulah Adam AS telah memakan buah yang dilarang tersebut, maka seolah-olah beliau telah membuat kekurangan di dalam paper sabar. Beliau telah membuat pengurangan di dalam, Syekh tak tulis gagal di sini ya. Syekh tulis buat isliye sabar ki paper में कामयाबी ना हो सकी. Disebabkan itu Adam AS tak dapat berjaya, tak tulis gagal. Hati-hati bila kita bercakap tentang anbiya ni, kita jangan cakap berdosa, anbiya buat maksiat, perkataan-perkataan kufur macam tu. Kenapa? Akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, al-anbiya, mereka anbiya itu adalah maksum, dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala qabla an-nubuwah wa ba'da an-nubuwah. Sebelum dilantik jadi nabi dan juga selepas dilantik jadi nabi, para anbiya mereka terpelihara daripada dosa. Jadi Syekh kata dalam paper syukur Adam AS telah berjaya, akan tapi dalam paper sabar beliau nampak seolah-olah tidak berjaya, tak tulis gagal. Bila mana dalam paper sabar Adam AS tidak berjaya lulus, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan baginda AS daripada syurga dan turunkan di dunia. Dan Hazrat Adam AS bila mana turun di atas dunia, maka segala keturunan anak
keturunan Adam telah diperintahkan untuk hidup di atas dunia sampailah ke zaman kita ni, kita juga ada anak aulad keturunan Adam. Okey. Kemudian seperti mana Adam alaihissalam, auladu Adam, anak-anak Adam juga terpaksa menghadapi dua paper juga, dua kertas juga, yakni sabar dan syukur. Dalam keadaan sabar, bila halat keadaan datang, maka untuk kita bersabar adalah sangat susah. Untuk kita bersabar adalah sangat susah dalam keadaan musibah yang datang. Dan dalam keadaan syukur, sabar ke halat में sabar करना मुश्किल काम है और शुक्र के हालत में शुक्र करना मुश्किल. Dalam keadaan sabar, untuk kita bersabar adalah perkara yang susah, dan begitu juga dalam keadaan syukur, untuk kita bersyukur adalah susah. Akan tetapi dalam dua-dua imtihan ini, dalam dua-dua ujian ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni terpaksa tempuhi juga. Aulad Adam sebi Allah Taala yahi, maka keturunan Adam juga Allah Subhanahu Wa Taala hadapkan kepada kita dua paper ini, yakni kertas sabar dan kertas syukur. Keadaan kita yang berlaku atas dunia ni, bila datang ujian syukur, kebanyakan orang itu dapat lepasi ujian syukur. Akan tapi bila mari imtihan ataupun ujian sabar, kebanyakan daripada kita ramai yang gagal dan ramai yang putus asa. Ramai orang yang mulalah mengadu kepada orang lain, mula menunjukkan keadaan tidak bersabar. Kalaulah Allah Ta'ala uji satu orang itu punya anak dia meninggal, maka cuba kita dengar apa yang keluar daripada mulut emaknya, macam-macam pengaduan yang dibuat keluar daripada lidahnya. Allah ni mujse jo, dia kata Allah Ta'ala telah ambil balik anak aku, Allah Ta'ala buat macam ni, dia tak sabar. Demikian juga para wanita yang kematian suaminya, dan dia jatuh sedih, akan tapi Allah Ta'ala itu sabar, dan tapi Allah Ta'ala nak uji, nak tengok. Kasyah bawa adik masuk dalam. Tengok. Demikian juga wanita tadi, bila Allah Ta'ala uji demikian, Allah Ta'ala nak tengok dia bersabar atau tidak. Maka aurat apni jawan al-umar syuhur ki wafat per, maka wanita tadi betapa banyak dia mengadu kepada Allah, mengadu tentang apa? Tentang kewafatan suaminya tadi. Maka nak bagi tahu natijah dan khulasanya di sini, kebanyakan dalam keadaan ujian sabar ini, kebanyakan manusia ini mereka gagal di dalam ujian sabar. Macam mana kita nak cam sabar tak sabar tadi, fail tak fail tadi? Kita lihat daripada perkataan mereka dan perbuatan mereka, maka dengan jelas akan nampak orang ini sabar ke tak sabar. Apakah in'am, penghargaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang syukur dan sabar? Berkenaan dengan ujian syukur dan sabar, berkenaan dengan ujian, duduk sini. Pasal duduk sini, saya dengar. Berkenaan dengan ujian syukur dan sabar, maksud nak bagi tahu di sini adalah, wahai manusia, kalaulah kamu diuji dengan syukur dan sabar, kalaulah dalam keadaan syukur, kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika dalam keadaan sabar, kamu bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang bersyukur juga Allah Taala akan redha, dan orang yang bersabar juga, ianya juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Hazrat Sulaiman AS, Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada Sulaiman AS pelbagai nikmat kepada Sulaiman AS, dan Sulaiman AS sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kepada Hazrat Ayub AS sentiasa jatuh sakit sepanjang tahun, dan akan tetapi Ayub AS bersabar di atas musibah yang menimpanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan syukur Sulaiman AS, dan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan sabar yang ditunjukkan oleh Ayub AS, Allah Subhanahu Wa Taala berkhitab kepada kedua-dua nabinya dengan gelaran ni'mal abdu, yakni sebaik-baik hamba. Ujian sabar diberi kepada Ayub AS lulus. Ujian syukur diberi kepada siapa? Sulaiman AS. Sulaiman AS juga lulus.
Maka kedua-dua mereka Allah Ta'ala gelarkan sebagai ni'mal abd, yakni sebaik-baik hamba. Kenapa? Daripada peristiwa dua-dua Nabi Allah ini, Allah Ta'ala nak bagi pengajaran kepada kita, wahai hamba aku, kalaulah di dalam nikmat aku, kamu bersyukur di atas nikmat aku, kamu juga akan digelar sebagai ni'mal ibad, hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan sekiranya di dalam musibah kesusahan yang ditimpa kepada kamu dan kamu bersabar, kamu juga akan dipanggil sebagai ni'mal ibad, sebaik-baik hamba. Lihaza, kamu hendaklah melalui kehidupan di dunia ini dengan ni'mal ibad, sebaik-baik hamba, supaya kamu mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenaraikan kamu di kalangan orang-orang yang sabir dan di kalangan orang-orang yang syakir. Ini baru pendahuluan, tuan-tuan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluskan kita dalam ujian syukur dan meluluskan kita semua dalam ujian sabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan kepada kita didar. Apa maksud didar? Ru'yatullah, akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di syurga kelak. Habis tentang pendahuluan, tuan-tuan. Baru pendahuluan sekapur sila. Tajuk muka surat 54 adalah ini sebelum masuk tafsir lagi ni. Ini baru pendahuluan, tuan-tuan. Maka Syekh tulis dalam surah Kahfi ni ada 5 waqi'at, ada 5 kisah, ada 5 cerita. Waalaikumsalam. Dalam surah Kahfi ni, seluruh surah Kahfi ni ada 5 waqi'ah, ada 5 cerita. Cerita yang pertama adalah cerita Adam AS. Kemudian Syekh nukilkan sedikit-sedikit secara khulasahnya cerita tersebut. Dalam surah Kahfi ni, cerita yang pertama adalah kisah Adam AS. Kisah Adam AS yang mana surah ataupun kisah Adam AS ni ada di tengah-tengah surah Kahfi. Seolah-olah cerita Adam AS ni merupakan qalb bagi surah. Hati, jantung bagi surah Kahfi adalah peristiwa Adam AS. Yang mana ayat berkenaan Adam AS dalam surah Kahfi ini sedikit saja. Yang mana Allah Ta'ala ceritakan berkenaan Adam AS dan Iblis dengan bilangan ayat yang sedikit saja. Disebabkan ayat yang sedikit ini, kebanyakan orang yang membaca surah Kahfi ini tak tawajuh pun tentang ayat tersebut yang menceritakan tentang Adam dan Iblis. Yang mana Allah Ta'ala isyarahkan sedikit dalam surah Kahfi. Cerita tentang Adam ni banyak kan. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah lain pun ada, dalam surah Kahfi pun ada. Tapi dalam surah Kahfi hanya sedikit saja di tengah-tengah, sebab tu dipanggil qalbu surah. Iaitu jantung kepada surah Kahfi. Iaitu cerita tentang Adam AS. Sedikit dalam 2-3 ayat. Maka cerita Adam dalam surah Kahfi ini merupakan labul lebab, yang merupakan intipati bagi surah Kahfi. Yang mana nak faham perkara ini agak muskil sedikit. Jadi waqi'ah Adam AS ini merupakan labul lebab, intipati, center idea bagi surah Kahfi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, Allah Ta'ala juga sebut 2 kertas, 2 paper di dalam surah ini, dalam cerita Adam ini, yakni paper sabar dan juga paper syukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya cerita Adam AS dalam surah Kahfi, sebelum itu Allah Ta'ala tazkirah 2 cerita lagi. Dan 2 cerita itu adalah berkaitan dengan awamun nas. Adam AS itu khawas lah, orang yang khawas, Nabi Allah. Dan 2 cerita lagi adalah berkenaan dengan awamun nas, orang biasa macam kita. Yakni cerita pertama Adam AS, 2 cerita sebelum Adam. Kan cerita Adam kan tengah-tengah kan. Sebelum tu ada 2 lagi cerita. Cerita tentang awamun nas. Adam ini orang khawas. Tentang awamun nas adalah satu cerita tentang Ashabul Kahfi. Mana kita susun 5 cerita ni. Cerita Ashabul Kahfi ni cerita yang kedua yang ada dalam surah Al-Kahfi. Cerita ini adalah berkenaan dengan pemuda Kahfi. Pemuda yang mana masuk dalam gua Kahfi. Dan imtihan, ujian sabar dikenakan kepada pemuda-pemuda tersebut. Dan alhamdulillah pemuda-pemuda ini telah lulus dalam ujian sabar. Bagaimana mereka, pemuda-pemuda Kahfi bersabar? Yakni mereka telah bersabar meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka meninggalkan sanak saudara mereka, meninggalkan anak isteri mereka, lalu mereka masuk gua untuk menyelamatkan iman mereka. Maka mereka bersabar di atas kesusahan, susah payah mereka tinggal rumah mereka, mari datang gua ni, gua MLC ni, nak mengaji, faham tak?
Di atas kesabaran itu Allah Ta'ala luluskan mereka. Faham? Jadi mereka bersabar di atas taklif, kesakitan, bersabar, maka mereka telah berjaya lulus di atas paper, yakni paper sabar itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyenaraikan mereka di kalangan hamba-hamba Allah yang makbul, hamba-hamba Allah yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pemuda-pemuda ini adalah pemuda awamun nas, pemuda biasa saja. Jadi maknanya bukan nak bagi tahu hanya orang khawas, nabi-nabi, wali-wali saja yang berjaya. Awamun nas macam kita pun juga akan mendapat kejayaan. Diberi dua paper ini, sama ada paper sabar ataupun paper syukur. Kemudian kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ini adalah kisah berkenaan dengan sahibu jannatain. Kisah tuan dua kebun. Kisah berkenaan dengan tuan dua kebun. Jadi kisah yang ketiga dalam surah Kahfi ini adalah berkenaan sahibu jannatain. Kisah dengan dua kebun ini. Yang ini Allah Ta'ala cerita tentang hamba Allah yang mana orang ini yang mana dia mempunyai banyak kebun. Kebun-kebun yang banyak, taman yang banyak. Ini adalah orang yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kurniakan kepadanya harta yang banyak, duit yang banyak, kesihatan yang banyak dan kekayaan yang banyak. Dan ini juga adalah orang am yang biasa. Bukannya orang yang khas, nabi-nabi, wali-wali, bukan. Tapi Allah Ta'ala kurniakan duit yang banyak. Dan beliau adalah tergolong daripada golongan awamun nas. Orang biasa saja, common man saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga timpakan kepada beliau imtihan, ujian. Dan apakah bentuk ujian yang dikenakan padanya? Ujian yang dikenakan kepada beliau adalah paper syukur, ujian syukur. Imtihan, ujian yang kena padanya. Imtihan yang dikenakan kepadanya, yakni wahai hambaku, aku telah kurniakan kepada kamu banyak nikmat-nikmat. Kalaulah kamu bersyukur di atas nikmat ini, maka kamu akan berjaya. Akan tapi orang ini, sahibul jannatain ini, disebabkan harta lah. Disebabkan harta ini, maka dia telah terperangkap dalam hawa nafsu dia, dan sehingga dia melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihaza oleh demikian orang ini telah fail di dalam paper syukur. Kisah yang ketiga berkenaan dengan sahibul jannatain, dia telah gagal dalam ujian syukur. Jadi kisah Adam tengah-tengah, sebelum kisah Adam ada dua kisah, yakni kisah Ashabul Kahfi dan kisah Ashabul Jannatain. Kemudian selepas Adam AS ada dua kisah lagi. Ada dua kisah lagi. Allah Ta'ala tazkirah dua kisah lagi, dan dua kisah ini berkenaan dengan orang khawas. Satu adalah kisah Musa AS. Selepas cerita Adam, Allah Ta'ala cerita pula cerita Musa AS. Yakni di kalangan orang yang khawas, Allah Ta'ala cerita tentang kisah Sayyidina Musa AS, yang mana baginda adalah kalimullah, orang yang boleh bertutur direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan baginda adalah di kalangan ulul azmi, di kalangan khawas, orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan paper, kertas yang dikenakan kepada Musa adalah paper apa? Paper sabar. Jadi Musa AS pun seolah-olah tidak berjaya dalam paper ini. Baginda kurang sabar, dan natijah yang keluar daripada paper ini, Musa AS membuat banyak soalan yang mana telah ditambihkan kepada Musa, jangan kamu banyak bertanya. Tapi Musa AS tak tahan ujian sabar. Baginda telah membuat banyak soalan, maka telah berlaku kekurangan dalam paper yang dihadapi oleh Musa AS. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, yarhamullahu Musa la wadidna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima. Semoga Allah Ta'ala rahmati Musa, la wadidna law sabara. Kami menginginkan kalaulah Musa bersabar sedikit. Kalaulah Musa AS, kisah Musa dengan Khidir AS kan, telah dibuat perjanjian oleh Khidir AS kepada Musa, syaratnya kamu nak berjalan dengan aku boleh, tapi kamu jangan banyak tanya, jangan bertanya. Tapi Musa tak bersabar. Musa AS membuat pertanyaan, sehinggalah Khidir AS kata, haza firaqi baini wa bainik. Inilah waktu untuk berpisah kamu dengan aku.
Maka Nabi SAW berkenaan ini, Nabi bersabda, Yarhamullah Musa, semoga Allah Ta'ala merahmati Musa, lawadidna law sabara, dan kami menginginkan, menyintai kalaulah Musa bersabar, hatta yuqassa alaina, sehingga Allah Ta'ala menceritakan ke atas kita daripada kisah Musa. Kalaulah Musa sabar, sikit je lagi Musa sabar, sudah tentu Allah Ta'ala cerita full berkenaan Musa dengan Khidir AS. Tapi Musa AS tak sabar, maka cerita tak jadi full, cerita jadi separuh saja. Sahih Bukhari hadis tadi. Jadi cuba kita fikir, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Musa AS bersabar sedikit agak susah. Sabar tak nak tanya soalan kan, akan menjadi sedikit muskil bagi Musa AS. Jadi tafsilat secara detailnya cerita ini, satu orang yang mana disebut tafsir sebagai Khidir AS, secara zahirnya berkhilaf dengan syariat, membuat pekerjaan yang berkhilaf dengan syariat. Jadi Musa AS tak boleh tahan satu orang yang membuat amalan yang berkhilaf dengan syariat. Maka sebab itulah dia tak boleh sabar. Baginda terpaksa membuat pertanyaan, yang mana dia tak faham akan perkara itu. Jadi Baginda AS membuat persoalan yang menyebabkan, apa persoalannya? Kenapa Musa AS kata, kenapa dibunuh budak kecil ini? Yang kedua, kenapa ditebuk lubang kapal ini? Tuan-tuan mungkin pernah dengar kan kisah tafsir Musa AS dan Khidir AS. Yang ketiga, kenapa angkat balik dinding yang telah jatuh ini tanpa dibayar sebarang ujrah, upah dan sebagainya. Kenapa Musa AS bertanyakan segala soalan ini, kenapa dibuat begini? Jadi dalam kisah Musa AS itu adalah imtihan dan ujian diberikan adalah ujian sabar. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut dalam surah Al-Kahfi, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi dalam ayat ini bagi tahu kepada kita bahawa imtihan di sini adalah ujian, di sini adalah ujian sabar. Dan diberitahu juga kepada Musa, kalaulah kamu tak dapat bersabar, maka itu adalah tempoh kamu berpisah dengan aku. Maka akhirnya Khidir AS telah menyebut, haza firaqu baini wa bainik. Ini adalah hari ataupun saat berpisahnya kamu dengan aku. Bila kamu banyak tanya, aku dah telah bagi syarat, jangan tanya, kamu tanya juga. Maka ini adalah tempoh untuk firaq, berpisahnya kamu dengan aku. Jadi tuan-tuan, sesetengah dalam tasawuf khususnya, ada sesetengah perkara kita tak perlu tanya banyak. Ada sesetengah perkara yang kita belum faham lagi. Jadi kita just buat je dulu. Akan sampai satu tahap baru kita faham. Oh, Masya Allah. Bukan dalam tasawuf saja, kadang-kadang dalam silat, kadang-kadang dalam benda dunia pun ada perkara-perkara certain things yang mana kita tak perlu tegur gapah nak tanya banyak. Seperti mana kisah Musa AS dan Khidir ni. Baik. Jadi disebabkan Musa AS tak berjaya untuk bersabar dengan sepenuhnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan intipati daripada kisah ini. Allah Taala seolah-olah nak bagi tahu, lihatlah ujian sabar juga diambil daripada awamun nas, orang biasa. Ujian sabar juga diambil daripada orang biasa dan juga diambil daripada orang khawas. Dan dalam banyak keadaan orang biasa, awamun nas, mereka berjaya, akan tetapi khawas, orang-orang yang khas, tak berjaya, gagal. Dan dalam banyak keadaan orang khawas, mereka berjaya dalam ujian tersebut, dan awamun nas, orang biasa, mereka gagal. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa sama ada kamu orang yang am ataupun kamu orang yang khas, imtihan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah ujian aku adalah kena kepada setiap orang. Wahai hamba aku, kamu semua adalah hamba aku dan aku adalah Rabb kamu. Oleh demikian, kalaulah kamu bersabar di atas musibah ujian aku bagi kepada kamu, kamu bersabar di atas ujian itu, maka kamu berjaya dalam ujian sabar. Dan sekiranya aku bagi nikmat dan kamu bersyukur, kamu berjaya dalam ujian syukur. Jadi kalau kamu berjaya, kamu kena ta'rif, kamu kena puji aku, kamu kena hamid, buat pujian dan sanjungan kepada aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu hendaklah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah yang terakhir tuan-tuan dalam surah Al-Kahfi ni ada 5 kisah kan. Kisah pertama, kisah Adam yang duduk tengah-tengah, yang dipanggil qalbu surah, jantung bagi surah. Dan sebelum kisah Adam itu ada 2, satu surah kisah Ashabul Kahfi dan kisah Sahibul Jannatain. Kemudian selepas Adam ada 2 lagi, kisah Musa dan Khidir, dan satu lagi yang terakhir, kisah nombor 5 adalah kisah Iskandar Zulkarnain. Kisah Iskandar Zulkarnain. Jadi di antara kisah orang khawas
Dua tadi, tiga termasuk Adam, satu Adam, yang kedua Musa AS, dan yang ketiga Iskandar Zulkarnain. Jadi kisah yang ketiga ada dalam surah Kahfi ini adalah kisah berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah termasuk daripada orang yang khawas yang diberi nama Zulkarnain, yang mana di sini ada satu persoalan, bagaimana kita boleh menggolongkan Iskandar Zulkarnain di dalam golongan orang yang khawas, sedangkan beliau bukannya Nabi, bukan siapa-siapa pun. Maka jawab yang diberi, disebabkan beliau Iskandar Zulkarnain itu adalah raja pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada baginda ilmu yang banyak, dan Allah Taala kurniakan basirah yang hebat. Maka beliau telah mentanfiskan hukum-hukum dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadi kita faham lumrahnya raja pada satu zaman, sultan dan raja pada satu zaman, yang mana membuat iqamatuddin, yang membuat mengkaimkan, mewujudkan agama, mendirikan agama di atas muka bumi Allah. Maka kita anggap raja itu sebagai orang-orang yang khawas. Raja itu sebagai orang yang khusus. Orang yang mana raja pada satu zaman, kemudian raja itu berjuang untuk menghidupkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi, maka orang itu kita anggap sebagai orang yang khawas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memurniakan kepada Iskandar Zulkarnain makam yang hebat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah dalam hadis ada menyebut, sebab itu dikatakan, tak sebut hadis ini ya, wasultanul muslimu zillullahi fil ard. Sultan orang muslim itu merupakan bayangan Allah di atas muka bumi ini. Jadi raja-raja, tuan-tuan, sultan-sultan ini merupakan bayangan Allah di atas muka bumi. Kita di Malaysia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada raja-raja sebagai tonggak payung kita. Sultan-sultan, YDPA sebagai payung kita. Dilihatkan kepada orang lain, Indonesia, Singapura dah tak ada raja, China dah tak ada raja. Kita lah satu-satu yang masih ada raja yang berdaulat ini. Seperti mana yang disebut oleh ulama, wasultanul muslimi, sultan orang muslim itu zillullah, bayangan Allah di atas muka bumi. Maka Sultan Iskandar Zulkarnain ini juga diberi imtihan, ujian syukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada baginda, kepada beliau banyak jenis nikmat. Allah Taala sebut fa'at ba'asa baba, yakni apa saja yang baginda kehendaki, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi beliau. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau nikmat yang banyak, dan beliau bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam keadaan kemewahan, kebanyakan manusia ini dia lupa diri, dia mula gurur, dia mula takabur, dia mula tak kenal orang. Akan tapi dalam diri Iskandar Zulkarnain tidak ada jenis barang bentuk takabur dan ego sebagainya. Oleh demikian, dia berkata, Iskandar Zulkarnain kata, ini semuanya bukan disebabkan kemuliaan aku. Ini semuanya Allah Ta'ala yang buat. Dia kata macam, dia disebabkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua disebabkan merek Allah, Allah aku. Ya, muji Allah ki firman dari kenih. Aku hanya perlu taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh demikian, Iskandar Zulkarnain bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menukilkan juga kisah beliau, Iskandar Zulkarnain, dalam Al-Quran. Iskandar Zulkarnain ini telah berjaya di dalam imtihan syukur, di dalam ujian syukur. Disebabkan itu, kenapa? Kerana beliau telah menceritakan tentang azmah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan beliau telah membina satu dinding, satu bentuk tembok bagi orang Islam. Dia membina tembok bagi orang Islam tanpa mengambil sebarang upah, tanpa mengambil sebarang ujrah. Allahu Akbar kabira. Boleh tuan-tuan? Cukup dulu ke? Kita nak sambung tentang Syanun Nuzul, Asbabun Nuzul surah Kahfi ni sikit. Kalau seorang-seorang boleh pergi lagi, sikit je satu line je. Boleh lagi tak? Apakah Asbabun Nuzul? Kenapa diturunkan surah Kahfi ni? Kita nak teruskan sekarang ke satu line je lagi, ataupun kita nak sambung malam lusa? Tuan-tuan? Cuba komen. Masih berminat tak? Sambung, Hazwan. Berapa orang nak sambung? Seorang je nak sambung. Boleh. Okey, sambung sikit lagi ya. Sambung sikit lagi tentang Syanun Nuzul, Asbabun Nuzul surah Kahfi ni. Kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Kahfi? Jadi saya ringkaskan. Bila mana Nabi SAW memulakan dakwah di Mekah Mukarramah, maka para musyrikin Mekah
telah berkhilaf dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara Nabi mula berkhilaf dengan Nabi. Kawan-kawan telah bertukar menjadi musuh. Dan mereka telah memberi kesakitan, iza, susah payah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila silsilah ini telah berlalu dengan begitu lama, maka para musyrikin mereka telah gagal di dalam menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para musyrikin Mekah mereka telah mesyuarat, mereka telah berfikir kita kena buat satu planning. Kita pergi interview ke, kita pergi buat soalan kepada Rasulullah sehinggalah baginda tak dapat jawab, maka kita viralkan kepada orang ramai bahawa ini bukannya Nabi akhir zaman. Oleh demikian, musyrikin Mekah tadi mereka telah pergi kepada Bani Yahudi, yakni mereka pergi kepada Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka telah menghantar dua orang ini daripada Mekah dihantar ke Madinah. Kemudian mereka berkata, kamu tolonglah kami dan kamu pergi kepada Muhammad AS dan kamu bertanyakan persoalan ataupun pertanyaan yang mana pertanyaan menyebabkan Muhammad AS tak dapat jawab. Menyebab Muhammad AS tak dapat jawab, tutup mulut, tak boleh jawab. Kamu buat satu-satu soalan yang pelik. Sehingga dia mengaku dia bukannya Rasul akhir zaman. Oleh demikian Yahudi tadi, ulama-ulama Yahudi tadi, yang mana mereka ada ilmu tentang kitab Taurat, kan? Mereka telah berfikir, telah bermuraqabah dan sebagainya, dan akhirnya sekalinya mereka telah membuat kesimpulan 3 soalan akan ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata saluhu an salas, tanya Muhammad tentang 3 perkara. Yani saluhu an kityatin zahabu fid dahril awwali ma kana amruhum fa innahu qad kana lahum hadithun ajibun. Soalan yang pertama, tuan-tuan nak tahu soalan pertama. Soalan yang pertama yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah pemuda yang mana telah berlindung di dalam gua? Kita nampak dah sini siapa pemuda. Sebab apa? Kita diberitahu oleh Al-Quran. Dulu tak ada orang tahu perkara ni. Jadi Yahudi Mekah tadi tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan pertama, siapakah yang pemuda yang telah berlindung dalam gua? Apakah kisah sebenar pemuda tersebut dan bagaimanakah detailnya? Itu soalan pertama yang dituju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang musyrikin Mekah mereka tidak mengetahui tentang ilmu ini. Kerana apa? Peristiwa ini hanya disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, yang hanya orang Yahudi saja mengetahui akan perkara ini. Orang musyrikin Mekah tak tahu. Hanya terdapat dalam kitab Taurat. Yang kedua, saluhu an rajulin tawafin qad balagha masyarikal ardi wa magharibaha ma kana naba'uh. Tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang telah pusing dunia daripada masyrik barat sampai ke timur bumi ini, ma kana nabu'uh, dan bagaimana dia membina dinding tersebut. Bagaimana beliau membina dinding tersebut. Jadi kita bila dengar soalan kita faham itu Iskandar Zulkarnain. Kenapa? Kita diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh Al-Quran. Jadi musyrikin Mekah mereka tak tahu ilmu ini, hanya waktu itu hanya diketahui oleh ulama Yahudi. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ditanya, kamu tanya berkenaan dengan ruh. Mahiyar ruh, apakah itu ruh? Jadi bila dua orang ulama Yahudi ni pulang ke Mekah Mukarramah sampai kepada orang musyrikin sangat suka, sangat gembira sekali sehingga mereka berkata, sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu telah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu soalan yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak akan dapat menjawabnya. Dan waktu itu akan terbukalah siapa yang hak, siapa yang batil. Mereka gembira sekali kononnya. Dan sememangnya soalan-soalan yang dikemukakan itu, jawabnya hanya selain Nabi tidak ada orang yang dapat mengetahuinya. Tidak ada hamba lain yang dapat mengetahui soalan tersebut melainkan orang itu Nabi. Maka inilah tawajuh yang dibuat oleh Yahudi dan mereka mahu perkara ini terbongkar kononnya. Fa in akhbarakum anha fahuwa nabiyyun. Kalaulah dia menjawab soalan kamu maka dia adalah sebenar-benar nabi. Wa illam yaf'al, kalaulah dia tidak menjawab soalan kamu, maka apa jadi? Farrajulu mutakawwilun, maka dia adalah seorang lelaki yang penipu, seorang lelaki yang pendusta. Oleh demikian musyrikin Mekah telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 soalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan walam yastasni. Maka Nabi kata, aku akan khabarkan kepada kamu apa yang kamu tanya aku
tersebut esok aku bagi tahu kamu. Walam yastasni, tanpa Nabi SAW menyebut insya-Allah. Hanya Nabi SAW terlupa nak menyebut insya-Allah. Dalam hati terbayang Allah Subhanahu Wa Taala akan kasihan kepada aku, Allah Taala akan tolong aku, esok Jibril akan datang kepada aku memberi jawapan dan aku akan bagi tahu jawapan kepada kamu. Maka disebabkan kesilapan itu Allah Taala tegur, famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaz'amu 15 lailatan, maka telah terberhentilah wahyu yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak turun wahyu nak turun pada Nabi SAW, tak terberhenti selama 15 hari 15 malam. La yuhaddisullahu ilaihi fi dzalika wahyan, Allah Taala tidak mengkhabarkan pada Nabi tentang perkara itu wahyu, wala ya'tihi Jibril, dan tidak ada Jibril datang bagi tahu pada Nabi hatta arjafa ahlu Makkah, sehinggalah ahlu Makkah mula memperolok-olok, mula memperlekehkan Nabi SAW. Selepas 15 hari barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Kahfi ni, tuan-tuan. Mulanya Nabi kata tak apa, esok datang aku bagi tahu. Macam confident kan. Nabi terlupa nak sebut insya-Allah. Terlupa nak sebut insya-Allah, Allah Taala tegur. Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala putuskan wahyu selama 15 hari. Lepas 15 hari lepas tu barulah Allah Taala turunkan surah Al-Kahfi. Dan soalan pertama yang berkaitan dengan roh, maka jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala telah jawab dalam surah Bani Israel. Kemudian jawapan bagi dua soalan tadi, jawapannya ada dalam surah Al-Kahfi. Jawapannya ada dalam surah Al-Kahfi. Maka yang demikian itu merupakan disebut syanun nuzul ataupun asbabun nuzul. Faktor yang menyebabkan surah Al-Kahfi diturunkan. Dalam istilah kitab tafsir, dalam istilah ilmu tafsir disebut syanun nuzul. Tuan-tuan tulis bawah tu. Syanun nuzul ataupun asbabun nuzul. Sebab-sebab satu surah itu diturunkan, sebab inilah diturunkan surah Al-Kahfi. Disebabkan 3 soalan tadi. Kemudian untuk menjawab soalan tadi, Nabi lupa sebut insya-Allah. 15 hari wahyu tak diturun. Lepas 15 hari baru wahyu turun. Wahyu turun menjawab persoalan tersebut dalam bentuk surah Al-Kahfi. Jadi apakah fadail surah Al-Kahfi? Kita akan sambung besok bukan lusa. Selang sehari kan, esok kita akan baca dalam Facebook lain kitab Rahim Selamat Tumari Nisbat. Lusa kita akan sambung fadail surah Kahfi. Kita semua sebut insya-Allah. Sebut insya-Allah. Insya-Allah, kalau Allah bagi kekuatan, tiada arah melintang, kita akan sambung fadail surah Kahfi. Barulah kita masuk satu persatu nukat ataupun poin yang terkandung dalam surah Kahfi ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan iman kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan rohani kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita dalam pada kita hidup di akhir zaman ini, insyaAllah Taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din وعلنا التأويل واهدني إلى سواء السبيل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم قضي حاجاتنا وهي أنت ورضاك. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. ربنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. InsyaAllah kita sambung lusa insyaAllah. Besok ada pengajian di FB Sadiq Mujaddid insyaAllah. Jazakumullah khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.